Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat di Malaysia hari ini melibatkan 3 perkara. Perkara pertama adalah kapal perang skandal RM9 billion yang tak siap-siap lagi. Sekarang edisi tuding menuding. Nanti aku nak cerita pasal ini. Kamu ikuti terus channel ini. Cerita yang kedua, isu paling hangat di Malaysia adalah berkaitan dengan PRU15 yang dijangka akan diadakan pada bulan hadapan. Aku nak beritahu kamu, ini pun aku nak ulas dalam konten yang akan datang. Jadi terus subscribe channel ini karena lepas ini aku nak ulas pula tentang pilihan raya PRU15 yang akan diadakan pada bulan hadapan. Dan yang menariknya petang ini, isu yang aku nak ulas petang ini, isu ketiga yang paling panas di Malaysia berkaitan politik semasa adalah tentang jawatan timbalan Perdana Menteri. Hari ini telah disahkan satu-satunya calon bakal timbalan Perdana Menteri Malaysia. Siapa lagi kalau bukan Azmin Ali. Ramai orang cakap dulu mereka kata aku ni tak tahu apa-apalah, macam-macam lah. Tapi sebenarnya betul lah apa yang aku kata. Azmin Ali bakal menjadi timbalan Perdana Menteri. Satu ketika dulu aku kata seperti itu. Tapi ramai orang kata tak dan tak. Aku kata itulah Malaysia ni. Kalau kabar angin, jangan kau tolak terus buang seperti itu saja. Kabar angin kalau di Malaysia selalunya akan jadi berita benar. Tapi berita benar selalunya akan diputar belit alam sehingga diputar-putar, berita benar akhirnya jadi berita tak benar pula. Itulah putar alamnya. Tapi berita kabar angin diputar-putar pun macam mana putar pun akhirnya akan menjadi pula berita yang menjadi berita benar. Hari ini disahkan bahawa satu-satunya calon tunggal bersatu yang akan menjawat jawatan timbalan Perdana Menteri menurut satu sumber yang boleh dipercayai adalah Azmin Ali. Sebelum kita nak ulas tentang jawatan ini, aku nak tanya kepada kamu semua, layakkah Azmin Ali menjadi timbalan Perdana Menteri? Itu soalan pertama. Yang kedua, tercapaikah hasrat Azmin Ali mahu menjadi Perdana Menteri atau timbalan Perdana Menteri kerana telah dicalonkan sebagai timbalan Perdana Menteri ini? Kerana sebelum ini dalam parti PKR, beliau sebenarnya adalah timbalan Presiden PKR. Namun, telah mengkhianati PKR, telah melompat daripada PKR, menyertai Bersatu dan menarik sokongan daripada Pakatan Harapan melalui langkah Sheraton yang seperti kamu semua tahu telah menjahanamkan Malaysia sehingga ke hari ini. Rentetan daripada langkah Sheraton itu berlakunya ketidaktentuan politik di Malaysia, ketidakstabilan politik di Malaysia yang berterusan kerana semua Perdana Menteri yang dilantik daripada Muhyiddin Yassin sehinggalah Ismail Sabri Yaakob sebenarnya bukan pilihan rakyat tetapi pilihan parlimen. Pilihan rakyat hanya boleh diterima apabila dipilih melalui pilihan raya umum. Tetapi Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob hanya menjadi Perdana Menteri melalui pilihan parlimen, bukan pilihan rakyat. Walau bagaimanapun, kedua-dua Perdana Menteri ini sebenarnya mempunyai peranan dan mempunyai sumbangan yang tidak kurang besarnya. Memang besar. Bagi Muhyiddin Yassin, beliau telah berjaya membawa Malaysia mengharungi saat paling hitam dalam sejarah Malaysia, iaitu saat di mana Malaysia menghadapi pandemik COVID-19. Manakala Ismail Sabri Yaakob pula membawa Malaysia menghampiri keluar daripada kemelut politik, dan juga beliau, kalau kamu masih ingat, beliaulah sebagai peneraju kepada perjuangan menentang pandemik COVID-19 pada satu ketika dahulu. Tapi hari ini dikabarkan melalui satu sumber yang boleh dipercayai mengatakan bahawa Azmin Ali adalah calon tunggal Parti Bersatu untuk menjawat jawatan timbalan Perdana Menteri. Kemarin cerita yang hangat adalah apabila ada dikabarkan 2-3 orang daripada Parti Perikatan Nasional, Gabungan Perikatan Nasional, mengatakan mahu bercadang menarik sokongan daripada Ismail Sabri Yaakob gara-gara Ismail Sabri Yaakob tidak menunaikan janji, kononnya tidak menunaikan janji untuk melantik timbalan Perdana Menteri daripada Parti Bersatu. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana keberanian Ismail Sabri Yaakob di saat-saat akhir ini
menolak, membatalkan perjumpaan rasmi dengan delegasi Perikatan Nasional bagi membincangkan beberapa perkara yang amat runsing pada ketika ini, terutamanya tentang perjawatan timbalan Perdana Menteri. Dan akhirnya apa yang dijawab oleh Ismail Sabri Yaakob tidak pernah dijangka oleh Muhyiddin Yassin dan geng-geng Perikatan Nasional. Apa yang dikatakan oleh Ismail Sabri Yaakob cukup berani. Ismail Sabri Yaakob mengatakan sekiranya ada parti yang coba-coba menarik sokongan daripada kerajaan, beliau kata mahu tidak mahu tidak boleh dielak lagi, PRU terpaksa diadakan. Ini memberi makna Ismail Sabri Yaakob tidak akan letak jawatan, tetapi beliau sendiri yang akan membubarkan kabinet, membubarkan parlimen bagi memberi laluan kepada PRU 15, bukan seperti Muhyiddin Yassin dan juga Mahathir Mohamad. Apabila Tun Mahathir ketika beliau kehilangan sokongan daripada parlimen, beliau bukan membubarkan parlimen tetapi letak jawatan. Begitu juga dengan Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin sebenarnya mempunyai peluang untuk sama ada membubarkan parlimen atau sekadar letak jawatan, tetapi mungkin Muhyiddin Yassin menyadari kalau dia letak jawatan membubarkan parlimen pada waktu itu, peluang untuk Perikatan Nasional untuk menang PRU adalah tipis karena belum bersedia dan belum lagi diterima sepenuhnya oleh rakyat. Hari ini dikabarkan oleh sumber Azmin dicalonkan sebagai calon tunggal bersatu jawatan timbalan Perdana Menteri. Aku ingat Hamzah Zainuddin dan Azmin Ali, rupa-rupanya Azmin Ali pula yang menjadi calon tunggal. Bersatu yang menuntut jawatan timbalan Perdana Menteri dikatakan telah mencalonkan nama Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Mohamed Azmin Ali bagi jawatan itu. Menurut sumber dalaman parti itu, Azmin merupakan calon tunggal yang dikemukakan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin bagi mengisi jawatan berkenaan seperti mana perjanjian. Bagaimanapun sumber berkata, pemilihan Azmin bagi jawatan itu sukar untuk diterima Putrajaya. Bersatu telah menamakan Azmin sebagai calon timbalan Perdana Menteri seperti mana perjanjian dengan Perdana Menteri sebelum ini bagi jawatan berkenaan. Aku secara pribadi pun aku tak berminat sangat kalau Azmin Ali menjadi timbalan Perdana Menteri kerana Azmin Ali mempunyai rekod track yang agak mendukacitakan. Beliau telah pun mengkhianati Pakatan Harapan dalam langkah Sheraton. Hanya Azmin Ali calon tunggal yang dicadangkan Bersatu untuk jawatan itu. Saya difahamkan Presiden Muhyiddin Yassin telah memaklumkannya kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Namun ia masih menemui jalan buntu apabila kita masih gagal bertemu Perdana Menteri, katanya kepada Malaysia Kini. Julai lalu, Perikatan Nasional PIN menzahirkan rasa kecewa terhadap tindakan Perdana Menteri yang dilihat tidak bersungguh memenuhi terma dan perjanjian dengan parti itu. Setiausaha Agungnya Hamzah Zainuddin pula berkata, sehubungan itu PN memutuskan untuk menghantar delegasi menemui Perdana Menteri bagi membincangkan pelaksanaan terma-terma perjanjian tersebut dalam masa yang terdekat. Antara terma yang dijanjikan dalam perjanjian PN dan Perdana Menteri ialah melantik timbalan Perdana Menteri dari Bersatu. Semalam, Perdana Menteri dilaporkan telah bertemu Hamzah dan Bandahari Perikatan Nasional Ahmad Samsuri Mukhtar. Dalam pada itu, sumber berkata, pemilihan Azmin sebagai calon timbalan Perdana Menteri sukar untuk diterima Ismail Sabri Yaakob. Difahamkan sukar untuk Ismail Sabri menerima Azmin Ali sebagai calon timbalan Perdana Menteri jika dia melantik Azmin, UMNO akan marah. Ahli dan pemimpin UMNO menolak Azmin. Jadi, kesannya cukup besar jika Perdana Menteri menerima nama Azmin, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.